Saya ni kalau cakap apa? Ustaz belajar. Ustaz tambah. Cik pernah belajar dengan suami saya? Tak, masih selong. Ha? Siapa Pak Mariam tadi. Masih belajar lah Ustazah. Dia kan belajar aku tak dia. Saya belajar Ustazah. Katanya aku je. Ni buat Ustaz lah. Dia cakap. Small world. Assalamualaikum Yanti. Assalamualaikum Ustazah. Saya sebenarnya Ustazah nak belajar tu, walaupun basic tu. Boleh dah nak register lah dekat one of the school dekat mana tu dekat ni ada lah mungkin kalau sebut kau tu mungkin ada lah. Nani pun di rumah ajar juga kan. Ini supaya kita tahu. Oh, balik kasihan dah sampai. Ya Pak, Nani ajar. Ya, maksudnya supaya kalau pas baca Al-Quran itu kita bisa mengerti di mana berhenti, mana di itu kan. Tapi bayangin, tanya lagi, besok lagi udah ingat udah bagus. Minggu depan kalian tanya lagi. Dengar Ustazah, jadi saya fikir, kira dah nak register tau. Jangan cakap dengan suami saya Alhamdulillah boleh lah. Tapi kosnya 3 bulan aja. Tak boleh. Oh, 3 bulan tak boleh. Basic aja kata. Jangan ingat, kira just basic aja lah kan. Nak ini lah, macam kubur-kubur. Sekali saya juga kat sini pula ada tafsir Quran. Ustazah, apa dia tanya Ustazah? After this we continue lah. Ustazah tanya that time nak. Kalau nak continue juz 29. Ayat apa kita akan tengok nanti. Surah apa Ustazah di 29? Surah daripada surah Muluk Tabarakah sampai surah Mursalat. Ya. Itu banyak surah-surah lazim. Surah lazim. Lazim itu banyak surah yang dianjurkan untuk diamalkan. Sabtu ni I kata Quran. Alhamdulillah. Masya Allah. Apa Al-Mu'minin dulu. Masya Allah. Saya ikut daripada Maidin kan. So continue dia dah pindah sana pun ikut. Masya Allah. Apa lama tu Cik? Ramai ni? Kita dah daripada Ramadan kita follow kan habis kan. Lepas tu bila dah ni kita start lagi. So continue je. Okay, that's good. Dia nak Ramadan kan. Akhir Ramadan Start balik. start balik ah. Tapi ada tu tak? Walaupun dia apa? Ini pun limited lah. So start jangan open to all. Ini untuk kita yang tiap hari ngaji aja. Nanti kan orang masih ramai nak kan. Betul. Especially macam ni Siapa yang guide? Ustaz Syamil. I follow Ustaz Syamil. Dia dah berdua. Movie ni pun ikut. Kan dia kakak Movie yang merit kan dia kena majak Movie ni. Pasal Movie ni tu depan blok dia. Dia tinggal situ. Lepas sini nak pergi mandi kan jauh kesian. Itu semalam kasih seorang Hazar kan? Tahu Mazhar. Misalnya saya dah tahu lah. Saya tak faham. Ambil itu. Sebab dia punya nota tu macam orang itu itu lah. Dia compact dia macam orang universiti. Jadi lepas tu kita belajar bentakan 3 jam. Lepas tu exam within 1 month. Tapi fikir apa yang ada di sana. Jadi saya gaya macam gila. Dia kalau kita selepas saya bangun tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tati. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Otak saya dah rest Ustazah, udah ujian. Saya stres. Nanti lagi stres lagi. Alhamdulillah. Nak buka lagi Cik. Semalam student buat exam semua kata sejuk Ustazah. Sampai Putri semalam ambil kertas macam ni. Putri dia Ustazah so sweaty Ustazah. Exam psikop. Stress pas sejuk. Shaking. Saya kasi pipa ni. Yang ambil ni diploma. Tak dulu. Oh ya Kelantan. Kan kita ada diploma kan apa yang dekat Masjid Kasim
dia sign dah. Dia tak nak join. Tapi masih kadang kita kena dia sebab kita dapat nanti. Apa pula yang diorang pergi, bila exam pergi dekat Malaysia tu. What do you call it? Semua tu. Macam-macam lah. Pengajian Islam, correct. Apa yang buat aku banyak tahu. So my husband friend, he is a convert. Chinese convert. Dia boleh paskan, dia boleh paskan, tak dipaskan. Yelah. Cabaran tu. Cabaran kan? Every Saturday and Sunday. Cabaran itu apa? Dugaannya. Dugaan tu apa? In the sentence. Macam challenging. I think there's a word challenging. You tengok dia baru masuk Islam tapi dia boleh buat Dia boleh buat kan, tak boleh buat kan? Yes. Dia husband and wife convert. Tapi diorang lain tau. Salah diorang punya hati tu. Beza dengan kita. Kita buang mesin take it for granted. Tapi diorang cari. Jadi diorang punya kesogohan diorang. Diorang boleh tak boleh. Jangan fikir macam tu. Tapi itu hidayah dari Allah berbeza. Correct. Jadi yang tak sah imam dengan Junawi. Jun ada kursi. Dia pun tak datang. Leha. Asia kan tak akan datang. Asyik ada benda. Kenapa Tak tahu. Dia cakap, saya telefon dia tak jawab. Jadi saya message dia. Jadi dia cakap dia dah banyak terlepas lah. Jadi susah nak ikut balik. Nak cakap yang apa. Sebab dia tak suka buat online kan. Dia satu dia tak suka ni. Macam kita ni kan suka tulis kan. Dia tak mendengar. Suka macam mendengar je. Cara dia lah. Kalau suka mendengar dan pergi masjid. Masjid yes. Tapi kalau dapat catch up, boleh. Kita orang ni lambat. Mesti nak tulis. Saya pula kalau tak tulis tak boleh. Saya mesti tulis. Kalau tulis kita boleh ingat tau. Jadi bas balik. Dengan dia. Cara dia lah selalu. Masing-masing cara. Macam anak saya kalau hafal Quran. Jangan kau pelan, jangan laju. Saya tengok apa ni. Kalau 50 ayat, 2 jam lagi jalan. Saya share satu kali masa kerja, balik kerja lah naik yang kasi penuh tau MRT. Habis satu this young boy naik. Think dia army, marine atau baju dia semua putih. Kali dia pakainya set. Habis dia goyang macam mujak ni mengenai apa? Dengan lagu ke apa sekali bila lepas kedua MRT pun kena rapatkan. So rapatkan dia mengaji. Ya Allah, budak ni yang cakap, ya Allah, nampak budak yang cara bilang macam gini. Bangun mengaji. Dia macam smart, dia tak pesahkan. Saya fikir dengan muzik. Rezeki mak dia kan. That's all rezeki mak dia. Lepas tu tak nak jumpa dia lagi. Tadi Yayan dah masuk keluar. Nanti sampai datang. Layar belum terbuka lagi. Bayar movie. Lupa nak. Layar movie belum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dah offer Galita datang nanti ni, dia tak boleh. Wanita. Galita. Bukan kita. Ni tentang Galita. tangan. Kan dia ada cakap dengan Ustazah dia tak datang. Bukan. Tapi jadi ada orang ramai tak datang kan. Jadi saya cakap nak datang tapi dia bilang dia tak boleh. Habis next week saya Ustazah. Because saya tak cakap ini. Saya tak tengok video hari ni, Ustazah. Saya tak tunjuk muka saya. Boleh cik, no problem, no problem. No problem Sabar. Ustazah, hari ni pukul 11 saya kena leave Ustazah. Ya, Ustazah ada hal dalam pukul 11 nanti. Boleh, boleh. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Khabar? Alhamdulillah. Ustazah apa khabar? Ya, alhamdulillah. Cantik dapurnya kan? Ayat apa? Ayat 5.
Restoran lah itu. Ini gambar dia. Kita kasih lagi 5 minit kan, baru kita mulai insyaAllah. Sini Cik Liha tak datang kan? Jadi ada apa? Sesama dia. Dia ada sesama. Junawi dengan Imam. Lambat datang katanya. Okey, Putri. Putri fizikal. Dah meletak Ustaz sana. Apa ya? Assalamualaikum. Dah meletak dia nampak datang. Guru dah selesai dah Cik. Ada satu makcik MCQ dia tulis semua. Orang tulis kat dalam jawapan kan, golongan kan. Dia tulis Dah semua. panik lah tu. Saya kata kenapa makcik ni? Panik kan tu namanya Ustaz. Dia kata dia tak pernah jumpa soalan macam ni. Ya Allah hebat sekali tapi ya. Umur 68 tahun. Oh, Kalau macam saya. Yang satu pula dah keluar. Satu dah tulis jawapan. Assalamualaikum. Salam masuk. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya suruh dia saya manusia malaikat. Dia tulis manusia, malaikat dia tak tulis. Dah keluar dia pakai balik. Dah turun. Dah tahu dia beli telinga pula. Dia orang kata tadi ada perbezaan malaikat dengan manusia. Aku dah buat. Tidak jawab. Bisa tak? biasanya gua pasang pot. Ada orang. Kalau bau ya, saya tak tahu. Tak ada. Tak datang. Tak datang. Ini pun tak datang. Oh di sini punya lemari pribadi. Oh iya. Oh iya. Badan beramal soleh. Hanya orang-orang yang Diridhoi oleh Allah. Apa? Putri on the way. Enak di sini bisa contekan. Boleh contekan. Boleh ngebet. Boleh ngebet. Berat dibawa semua. Itu dari bawah. Oh, siapa ini sih? Lu. Ini saja sana. Yang masuk. Ini masuk. Oh, ada. Oke. Fitri selalu masuk, nanti tak masuk. Oh, sipiknya orang. Belum agaknya. Ya. Oh, bukan. Selalu untuk berkelas. Mungkin anak-anaknya exam semua jadi ibu-ibunya pengsan semua. Ya, the kids exam. Untuk apa secondary? Primary pun. Primary juga. Primary juga. Untung anak boleh tiga poin musik lagi. Dari Bangka tuh. Ada lagi nggak? Hah? Banyak doang. Ada di Bangka banyak. Di Bangka banyak. Di Bangka kotak-kotak mau. Begini lah belum. Ada sisa lagi tentang bawa nih. Dan dia berenang. Nih, bawa. Serta Ramadan di depan Pak. Nanti cik tanya student gimana?
Kalau ikut kelas tu weeks saja. Lepas tu dah. Lepas tu nak buat apa? Nak masak lagi? Alah. Nanti baju tak ada. Oh, masak. Kalau nak siang sikit ke? Jalan siang. Itu sudah discuss. Nanti diantarin sampai rumah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Oke, lagi kita mulai. Tapi sekarang lagi berusaha ada Oke, kita boleh mulakan. yang dia beli pakai mobil sama keluarga. Mungkin kembali balik. Oke, kita mulakan. Nanti boleh boleh. Bismillahirrahmanirrahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Oke, kita sambung ayat yang kelima, betul? Di mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Maka adraka mal hukama. Oke. Sekali lagi adra. Adra ini tak sama dengan a'raf dengan a'lam. A'raf ini juga tak sama dengan a'lam. Yang mana Arafah maksudnya kamu yang lebih sikit. Okay. Kalau A'lama kamu yang mendalam. Sebab kita cakap orang itu alim. Dari perkataan A'lama. Alim maksudnya dia ada ilmu, dia betul-betul tahu. Tapi kalau adraka, tahu yang di permukaan saja. Just on the surface. Okay.
Itu mana ada. So sekarang ni Allah tak minta kita bagi satu cerita atau detail dengan mendalam, iaitu alama. Allah juga tak suruh kita bagi information yang sedikit. Allah kata yang ke atas saja. Apa yang kau tahu pasal neraka Hutama? Contoh bila saya kata, kau kenal Lucy, dia kata, oh kenal, Lucy asalnya dari Indonesia, itu saja. Itu maknanya adraka. Tapi kalau kita tahu Lucy tinggal di mana, anak berapa, umur berapa, apa favorite color, itu arafah. Alamat lebih mendetail, masalah Lucy kita tahu, warganya di kampung macam mana, semua kita tahu. Itu alamat. Sekarang ni Allah tanya kepada manusia yang berani untuk mencela, yang berani untuk mengumpat. Maka Allah tanya, kamu ni suka mencela, suka mengumpat, suka mengata, apakah kamu ni tahu apa itu neraka Hutama? Dan Allah tanya kita, apa kita tahu tu isu anda surface saja. So itu kata-kata sindiran pada Allah. Berani buat, tapi punishment tak kenal. Okay? Berani buat benda yang remeh, yang dipandang remeh, mencela, mengumpat, tapi neraka Hutama tu tak kenal lagi. Okay? Kemudian Allah soal lagi. Mal Hutama. Wa ma adraka mal Hutama. Apa itu Hutama? Okay, lihat. Di sini Allah bagi perkataan ma. Itu menunjukkan apa? Selama-lamanya kamu takkan tahu. Selama-lamanya manusia takkan tahu neraka Hutama itu macam mana. Okay? Kemudian kita pergi pada perkataan utama itu sendiri. Perkataan utama Allah bagi kita maksud utama itu. Apa maksud utama? Ingat tak saya kata dengan perkataan hatoma, daun yang kering, kemudian bijak dan diramas-ramas sehingga kita tak dapat membezakan yang mana tanah dan yang mana daun kering. Tidak bijak dan besi dekat atas tanah, kita tak dapat nak bezakan ni daun ke ini tanah. Gitulah. Jadi abang nak bagi tahu apa? Orang yang masuk dalam neraka Hutama ini akan dipicit-picit, diramas-ramas, dilenyek-lenyek seperti daun kering. Okay? Sampai kering hangus. Tapi masalahnya, bezanya, daun kering dia dah mati. Betul? Dia layu, dia jatuh, dia mati. Kita ni tak mati-mati nak masuk neraka. Kalau kita masuk neraka Hutama, manusia takkan mati, orang kata masuk neraka Hutama. Bukan kata neraka Hutama, segala macam neraka kita kalau masuk kita takkan mati. Kita semua stretch ni. Okay. So di sini daripada ayat surah Al-A'la, kita boleh tengok kita mati ke tak mati, na'udzubillah orang yang masuk neraka ni. Yang Allah kata muka surah Al-A'la, kita pun dah belajar surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, ayat nombor 13, yang mana Allah kata summa la yamutu fiha wa la yahya. Dia di dalam neraka itu tidak akan mati dan tidak akan hidup. So di antara tengah-tengah. Tak mati, tak hidup, tengah-tengahnya apa? Sakaratul maut. Benda yang paling sakit adalah sakaratul maut. It's the transition program. Itu yang paling sakit. Daripada kehidupan nak masuk alam mati. Nyawa nak ditarik. Ingat Nabi kata, seluruh kita punya urat-urat yang akan rasa sakit. Betul? Ditarik. Kalau nak rasa sakit, Nabi kata suruh orang tarik rambut kita semua, tarik sekuat. Itu sakitnya baru di kepala. Ini di seluruh semuanya. Akan rasa. Outline saya ni semua saya akan rasa sakit.
Sini ujung-ujung semua tak rasa sakit. So bayangkan, Nabi kata, bayangkan dia tak hidup, dia tak mati. Dia di tengah-tengah. Tersiksa pula. Orang dalam sakaratul maut, orang-orang tak tersiksa sangat. Tak tersiksa apa maksudnya tak tersiksa? Kita bagi air, kita bacakan doa, kita urut-urut apa yang boleh, kita ada bantuan. Tapi ini, pertarung antara hidup dengan mati tak. Satu, kemudian ada api yang membakar. Sehingga diramas-ramas, ini. So bayangkan keadaan yang masuk neraka utama. Dan ayat seterusnya, Allah terangkan. Milik siapakah neraka utama? Memang seluruh yang ada di dunia ini, di akhirat ini, milik Allah. Tapi Allah bagi secara khusus neraka utama ini, aku yang punya. Nanti kita akan tengok pengkhususan ini. Apa maksud pengkhususan? Okay. Narullahil muqadah. Neraka Allah. Selain daripada ini, Allah juga pernah sebut tentang naqatullah. Naqatullah maksudnya apa? Unta. Unta betina. Ini cerita tentang apa? Tentang Nabi Soleh. Ingat tak? Mereka ni pakar batu. Kalau kita ingat balik ceritanya, mereka ni pakar batu. Kemudian mereka cakap dengan Nabi Soleh, kami ni boleh buat rumah daripada batu tanpa menggunakan ketuk besi, menggunakan alat, tapi menggunakan tangan kami. Kerana tangan mereka, kudrat mereka Allah bagi extraordinary kuat sangat-sangat. So batu tu dia tak boleh bikin rumah, bikin kerusi, bikin meja. Jadi mereka bangga dengan kekuatan yang mereka ada. So mereka tanya Nabi Soleh, kami boleh buat batu, rumah daripada batu dengan tangan kami. Boleh tak engkau atau Tuhan kau keluarkan apa-apa daripada satu kehidupan daripada batu? Dan Nabi Soleh berdoa pada Allah, apa yang Allah datangkan, batu tu crack, open, pecah, keluarlah seekor unta betina yang sangat cantik. Bila sudah keluar unta betina tu, Allah cakap, hadihi naqatullah. Ini adalah unta betina Allah. Allah cakap. So kalau unta betina Allah, mana milik Allah, tak boleh buat sembarangan. So Allah pun keluarkan peraturan. Minggu pertama, hari 2 hari, kamu boleh ambil air daripada perigi. Hari ketiga, unta. 2 hari lagi, kamu ambil air. Hari ketiga, unta. So bila Nabi Soleh tinggalkan umatnya, mereka kata, ni Soleh tak ada. Kita memang aja hari unta pedulikan unta ni. Okey, mereka ambil air. Pertama. Kedua, mereka buat apa? Mereka bunuh unta ni. Ingat tak? Cara mereka bunuh unta macam mana? Mereka potong unta dia punya kaki. Mereka tak bunuh terus. Jadi unta tu mati dalam silent death. Atau slow death. Dia tak ada air, dia tak ada makan, nak bangun tak boleh, kaki 4-4 dah kena potong. Terbaring gitu, mati dalam keadaan tersiksa. Nabi Soleh balik, unta sudah mati. Dan Allah datangkan apa? Satu bunyi yang kuat, semua hancur. So Allah kata itu di dunia. So setiap kali Allah kata Allah, kepunyaan Allah, jangan main-main. Bila Allah kata Rasulullah, jangan main-main. Nabiullah, so ayat yang kata-kata macam ini, tengok. Lepas dia akan cakap apakah balasan. So Allah kata, utama ini, neraka aku, Allah kata. Aku sendiri yang akan panaskan. Aku sendiri yang akan hidupkan. Aku sendiri yang akan pasang semuanya. Bila kita cakap pasang, bukan berarti literally Allah ni pasang. Pasang, hidupkan api. Tidak. Of course Allah cakap pun payah pun semua jadi. Tapi daripada dia. Dia tak arahkan malaikat. Malaikat kau buat ni, malaikat buat ni. Dia sendiri buat. Kenapa? Like I said, because Allah nak punish, azab orang-orang yang seperti ini. Narullahil muqadah. Sekarang kita lihat pada perkataan Narullah. Okey, Narullah. Nah, perkataan muqadah, muqadah. Perkataan muqadah ini, dia adalah isim maf'ul. Ini dalam bahasa Arab kita cakap isim maf'ul.
Contoh, saya kasih anda contoh. Akala akilun makul. Apa maksudnya? Telah makan si pemakan makanan. Telah makan, okay, saya tulis ayat kat sini lah. Akala telah makan si pemakan makanan. Mana isim maf'ul? Isim maf'ul is this. Ini isim maf'ul. Telah makan si pemakan makanan. So makanan tu dah masuk dalam perut kan? Boleh ubah tak? Boleh tak keluarkan balik, jadi balik nasi premier yang dia makan tadi? Tak boleh, mereka dah muntahkan jadi busuk. Orang pun tak nak makan. Betul? Dia bukan makanan tapi kita panggil muntahan. Betul tak? Dah ada nama lain. Yang dikeluarkan bukan makanan. So di sini Allah kata, bila Allah dah nyalakan api itu, dia akan besar selama-lamanya. Tidak ada apa yang akan berubah. Dia begitu. Isim maf'ul ni tak boleh berubah. Itu maksud isim maf'ul, dia begitu. Muqadah ni yang dinyalakan. So nyalaan lah. Allah nyalakan. Berdoa lah macam mana. Ya Allah, aku rasa berdosa mengumpat dia. Ya Allah, aku rasa berdosa kutuk dia. Ya Allah, aku rasa. Tak. Bila dah besar api tu, maka besar. Dia takkan kurang sedikit. Itu masuk muqadah. Okey? Okey. Seterusnya. Allati tattali'u 'alal afidah. Sekarang Allah nak tunjukkan. Bila api itu dah marah, dah menyala, dia akan meramas, meninggi mangsa-mangsanya di umat. Apa seterusnya api itu akan buat? Sebelum dia ramas ini, allati tattali'u 'alal afidah. Allah nak bayangkan kepada kita, api neraka ni seperti ini. Kat bawah ni base dia lah. Okay. Di sini api. Okay. Jadi letaklah manusia ni kat sini. Gantung. Manusia. Yang buat apa? Ikut mazhab. Cela dan juga dia seorang yang suka mengumpat. Dua perkara. So Allah kata allati tattali'u. Apa yang allati tattali'u? Itu api. Tattali'u. Okey, saya gunakan perkataan tattali'u. Tattali'u ni naik dengan susah kaki. Biasanya digunakan untuk matahari. Matahari nak naik tu susah. Tapi dia semangat kerana dia nak beribadah kepada Allah. Dia cakap tulu yang fajar. Tatla. Okey. Orang Arab, kalau kita nak cakap suruh orang tu naik daripada tangga ke bukit, kita akan cakap, ya telah, naik. Kita akan tolak sesuatu yang susah. Okay. Di sini, apa yang awak nak bagi tahu? So, anda bayangkan, daripada bawah ni, ke bawah ni sekarang ni, api tu nak naik nampak macam susah. Kenapa susah? Bukan susah apa. Allah nak bagi tahu perjalanan tu jauh. So api tu naik tapi dalam keadaan semangat. Kerana bukan dalamnya neraka. Dalamnya neraka tu, bila api tu nak naik dia rasa susah. Jadi tu ibadah kaum susah dia nak naik. Dan bila dia naik tu dia penuh semangat. Kenapa semangat? Sebab dia neraka Allah. Maka dia semangat untuk bakar manusia yang Allah benci. So bayangkan manusia itu tergantung, nampak dalam sangat,
Api naik. Dan api akan bakar benda pertama apa dia? Bukan kaki, bukan badan, bukan tangan, tapi hati. Yes. Maksudnya bila dia masuk, api itu masuk dekat badan, kan dia tergantung. Patut yang kena dulu kaki kan? Kaki tak rasa lagi, tak rasa panas. Masuk ke hati itu rasa panas, baru semua slowly rasa panas. Okey, kenapa hati? Okey. Sekarang tengok ni afidah. Afidah ni dia kasih hati saja. Tapi kalau hati dalam bahasa Arab kita cakap qulub. Qalbun atau qulub jamaknya. Qulub. So apakah perbezaan? Hati yang tidak mahu mengerti. Itu qulub. Biasanya digunakan istilah ini untuk orang yang sedang bercinta ataupun binatang. Okay, dalam syair-syair, orang yang cinta tanpa sebab, kadang kata cinta tu buta, right? Betul tak? Dan cinta semuanya indah, itu qalbun. Okay. Afidah ni hati dan qulub. Macam binatang juga. Binatang dia tak ada rasa. Contoh macam katakan anak dia dah tahu makan, dah tahu jalan, tak adalah ibu kucing nak tinggalkan anak dia nangis-nangis, peluk, malah tak ada. Sebab dia tidak ada hati yang mahu mengerti. Binatang memang diciptakan tanpa hati yang mahu mengerti. Begitu juga dengan umpamakan manusia yang sedang bercinta. Okay. So di sini afidah pula, kenapa Allah kata hati yang mahu mengerti ya? Bukankah dia sudah masuk dalam neraka? Nak mengerti apa dah terlambat. So Allah nak sindir orang ni. Dia sakitkan hati orang. Bila masuk dalam neraka, umpama api itu datang marah naik dan bakar hatinya. Bila bakar hatinya, everything semua dia akan terlihat. Oh, dulu aku sakitkan hati si ni. Dulu aku buat ini, aku buat bodoh dengan dia. Aku caci maki dia. Aku malukan dia. Okay? So, everything semua awak tiba-tiba akan terlihat. And by the time it's too late, your heart start to think, start to understand, start to comprehend, tapi sudah terbuat. So Allah bakar hati itu dulu, kerana dulu kamu menyakitkan hati orang lain. Lepas tu kan saya kata lepas hati, baru semua anggota itu akan rasa sakit. Kenapa anggota yang lain akan rasa sakit? Kerana dia akan cakap apa? Bila dia dah sakit, contoh saya mengumpat di sakit. Hati dia sakit. Balik rumah dia akan teringat-ingat, kadang-kadang boleh sampai demam, tak tidur malam dan sebagainya. Seluruh tubuh rasa sakit. So tubuh will come later. What will come first is hati, Allah attack. Okay? So afidah. Okay? Kita perhatikan sekali lagi perkataan Tautarion, saya terlepas pandang ini. Tautarion tadi saya kata apa? Naik dengan susah, tapi penuh semangat. Apa maksudnya di sini? Dia juga boleh diartikan orang yang mengumpat orang lain, orang yang mencerca orang lain, biasanya dia akan rasa diri dia hebat. Maka dia layak untuk cerca orang lain. And for that person yang mencerca orang lain, contoh saya cerca Cik Zakia. Okay? Sebab saya rasa diri saya lebih hebat daripada dia. Dan untuk saya capai kehebatan ini, yang memerlukan kesusahan, kepayahan. For me to reach this level. Now once I'm at this level, saya boleh suka anytime nak kutuk Cik Zakia. Okay? Itu maksudnya naik dengan susah, tapi semangat nak attack. Begitulah Allah nak dipikirkan perasaan orang tu. Dia nak kutuk orang tu, naik dengan susah, bila sampai at this stage, dia akan cakap all out. Okay? Untuk afidah. Seterusnya, pada
innaha alaihim muqsadah. Sepatutnya urutannya innaha muqsadah alaihim. Balik. Tapi kenapa dia kata innaha alaihim muqsadah? Sebab di sini kita lihat perkataan wasada. Wasada. Kita kena fahamkan dulu perkataan wasada, baru kita boleh faham kenapa urutannya macam ni. Wasada maksudnya tempat biasanya binatang dikurung. Kita cakap cage lah, penjara. Kan ke penjara pula kandang kan. Coba. Cage ataupun kandang. Itu maksudnya waspada. Okey. Sekarang kita nak tengok perbezaan bahasa. Okey, kita ada dua macam kandang. Okey, dalam bahasa Arab kita ada muqsadah dan juga ada matbaq. Ini pun kandang. Okey. Betul pun kandang. Tapi apakah beza muqsadah dengan matbaq? Ini kandang. Ini kandang yang dia ada pintu. Okey. Kandang yang tiada pintu. Matbaq. Matbaq yes, kandang yang pintu. Muqsadah pula kandang yang berpintu. Wow lah. Oh, qaf. Mim ta ba qaf. Okey. Kandang yang berpintu. Dan ini kandang yang tiada pintu. Okay. Ini pada perkataan wasada pula, tempat biasanya binatang dikurungkan. Okay. Dia juga boleh diartikan yang dalam sangat. Sangat dalam. Macam contoh, bila anda pergi dekat certain taman haiwan ataupun zoo. Okay, kita pergi zoo ataupun taman haiwan. Kadang-kadang kita nampak bear dekat bawah sekali. Tapi atasnya semua tak tertutup. Betul tak? Dia tak ada kandang, dia tak ada penjara, tapi dia letak kat bawah. Kita tengok daripada atas ni, macam krokodil kadang kandangnya tak nampak macam tu. Okay? Itu keadaan dia dalam. Okay? Nah, muqsadah dengan matbaq apakah perbezaannya? Matbaq tak ada pintu, muqsadah ada pintu. Biasanya kalau ada pintu, kandang yang ada pintu, dia kasih kita impression apa? Buat kita rasa apa? Takut. Betul. Masuk dalam kandang, tak ada pintu. Ke kandang yang tak ada pintu yang kita takut. Mana tak ada pintu yang takut. Kandang yang tak ada pintu lah kita takut. Kandang yang ada pintu, kita tak takut. Sebab kita rasa apa? Masih ada harapan untuk aku keluar. Aku kena cari jalan untuk keluar dari sini. Jadi Allah kasih apa? Allah kasih harapan palsu. Allah letak mereka yang paling kat bawah. Api itu tak telah naik dengan susah. Kerana tempatnya Allah nak tunjukkan sangat dalam. Dia tergantung di atas. Dan kemudian dia nampak ke atas ni pintu. Api ni naik, api ni bakar, pintu terbuka, aku nak keluar. Setiap kali api naik, kan api keluarkan dia punya bahang. Kuat pressure kan, dia terbuka pintu. Aku nak keluar, aku nak keluar, aku nak keluar. Setiap kali nak keluar, tertutup. Setiap kali nak keluar, tertutup. And dia akan continuously ada rasa perasaan nak keluar tapi tertutup. Nak keluar, tertutup. Kenapa? Sebab Allah kata orang yang kita cela, orang yang kita mengumpat, orang itu kita tutup matikan harapan dia. So sekarang Allah nak tutup matikan harapan kita. Allah nak bagi kita harapan palsu kepada manusia seperti ini. Okay? Itu keadaan dia, okay? Innaha alaihim muqsadah. Yang penting Allah nak dia rasa apa? Yang paling penting which is rasa
kecewa. Kita mengumpat orang, kita mengutuk orang, apa orang rasa? Kecewa. Jadi Allah kasih kita harapan, Allah pun kecewakan kita. Dan itu selama-lamanya manusia tu akan hidup macam itu. Bayangkan selama-lamanya. Kita pula mungkin kutuk orang tu, mengumpat orang tu, letaklah 6 bulan, setahun, 2 tahun dia sakit hati. Lepas tu dia dah lupa. Bila diingatkan balik, baru dia akan ingat. Betul? Dia dapat melalui kehidupan macam biasa. Tapi ini na'udzubillah min zalik. Manusia buat gitu bila dengan Allah, selama-lamanya akan macam. Yang dia tak hidup, dia tak mati. Dia di tengah-tengah. Macam dia keadaan sakaratul maut. Bila sakaratul maut pun kita ada orang yang kita sayang, bacakan doa, peluk kita, letakkan air supaya kita rasa tenang sedikit dengan bacaan-bacaan. Tapi ini kita diazab. Kemudian tak hidup, tak mati. Nampak tak? Sikit demi sedikit peringkat azab yang Allah ceritakan. Dan masalahnya besar ke sedikit? Sedikit berumpat. Macam seterusnya ayat terakhir. Fi amalin mumaddada. Sekarang last kali Allah cakap, kat mana orang ni aku akan tempatkan? Aku akan tempat dia fi amalin. Tiang-tiang. Kenapa harus cakap tiang? Kalau saya cakap tiang, dia melambangkan apa? Melambangkan sesuatu yang tinggi, sesuatu yang kuat, sesuatu yang kuat. Yang penting kuat dan tinggi. Okey? Allah nak cakap apa? Oh, kau berani mengumpat dia. Kau berani mencela dia. Sebab kau selalu rasa diri kau bagus. Kau rasa kau paling tinggi, kau paling hebat, maka kau mengumpat dia. Maka kau mencela. Okey? Dan seterusnya Allah kata dalam keadaan memaddadah. Dipanjangkan lagi. Nampak tak? Perkataan dah kat sini, mumaddadah. DMD. Kalau saya buka ni berapa banyak dan 1, 2, 3. Betul? Kenapa ada 3? Sebab makin saya mengumpat, makin saya cela orang, makin saya rasa saya makin bagus. So makin di neraka, semakin tinggi tiang tu. Itu menunjukkan apa? The fear that you feel akan lebih takut lagi. Sebab api tu akan naik macam you feel the thing. Macam kita naik roller coaster. The higher you go, lagi takut kan? Lagi takut. So sekarang ni kita diletakkan lebih, manusia ni akan diletakkan lebih tinggi daripada api. So api ni akan naik, akan nampak lebih marak, dia tu lebih dalam. Dan tu ditinggikan, didekatkan pula dengan pintu. Makin tinggi, makin dekat dengan pintu tak? Tapi tetap harapan palsu. Putus asa terus. Tak. Okay? Okey, ada soalan untuk surah surah Humazah? Macam saya ceritakan, ini adalah neraka terakhir yang Allah cerita. Dan Allah nak bagi tahu kepada kita akar masalah setiap masyarakat bermula daripada lidah. Asal masalah masyarakat bermula daripada lidah. So nak kena jaga-jaga hati, jaga-jaga dengan lidah. Jangan buat cerita yang betul. Dan kalau kita nak siasat pun, kalau kita siasat kita kena tanya kan. So nak kena tanya, kadang-kadang kita akan melukakan certain hati. Okay? Bila dalam proses tu, kita kena tawakal kepada Allah. Habis kita dah sepatutnya foresee the things lah. Siapa yang kita akan sakitkan hati. Contoh katakan Cik Musliah berkawan rapat dengan Cik Zakia. Saya nak tanya sesuatu pada Cik Zakia, benda yang saya sedih tentang Cik Musliah. Bila saya tanya Cik Zakia pula sampaikan pada Cik Musliah. So these are the things. So nanti keting masalah antara 1, 2, 3. Kerana lidah. Lidah ni paling tak betulan kan? Sebab tu paling cepat, mudah bergerak dan sebagainya. So Allah kata, sebabkan benda tu kita rasa benda biasa, maka
Kalau Allah nak tunjukkan satu, apakah azab itu. Last sekali pada Allah cakap, where I will position this person. Kat mana aku akan letakkan orang? Di atas satu tiang. Dan tiang itu makin hari akan makin naik, makin tinggi. Seolah-olah dia akan makin dekat dengan pintu. Itu harapan dia. Tapi aku bagi dia harapan palsu. Makin banyak harapan palsu apa jadi? Semakin kecewa. Semakin banyak harapan palsu, kita akan semakin kecewa. Kita kena jaga. Dah. Okay. Kakak, selepas kita semua kena siksa yang sampai ni at last dah apa baru masuk shoulder juga dah. Ya, lepas kita dah habis semua. Tapi mak dia yang kata hitungan satu hari di neraka umpama 100,000 tahun di dunia, ada kata 10,000, ada kata 1,000, tapi tak ada yang kurang daripada 1,000. Satu hari. Dan ingat tak mati, tak hidup. Kalau rumah saya terbakar, saya kat dalam, saya tengah tidur, rumah terbakar, saya sakit mungkin untuk 30 minit, 20 minit, lepas tu saya dah mati, dah rentung. Tak rasa apa-apa. Kalau terbakar hangus pun, jadi debu pun saya tak rasa apa-apa. Tapi ini tak mati, tak hidup. Saya akan rasa terbuat berproses. Ini termasuk orang yang memfitnah Ustazah Ya, betul. Orang yang memfitnah. Itu untuk satu orang. Kalau empat banyak orang. Tapi fitnah dosa besar, Cik. Ini tetap dipandang sebagai dosa kecil. Ini dosa kecil. Dipandang. Dosa kecil dah macam ni, dosa besar tak tahu macam mana. Yes. Sebab fitnah tu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Itu Nabi cakap. So mana fitnah tu lebih besar. Okay? Lebih teruk lagi daripada ini. Fitnah saya buat cerita, orang tu tak buat, saya cakap. Itu fitnah. Okay? Dan kenapa dinamakan fitnah? Bila dia tak buat, Amalia tak buat, saya cakap dia buat. Saya bagi satu ujian yang besar fitnah. Ingat tak Lumazah ada tamar buta? Fitnah pun ada tamar buta. Kalau ditulis macam ini, fitnah. Yes. So maksudnya apa? Saya dah biasa buat kerja ni. Fitnah orang. Jadi bila saya buat, saya tak rasa bersalah. Okay? Dan impact dia teruk orang lain. Okay? Jadi tamar butuh tu artinya bisa perempuan, bisa sesuatu yang sering Besar. Menamakan sesuatu yang besar. Ngadu domba tak kenapa ya? Ada domba namimah, ya betul. Itu dosa yang akan dihitung, diseksa, diazab di dalam kubur. Ustazah, maaf, yang ada 3 dal itu maksudnya tiangnya makin tinggi, makin mendekati api neraka? Bukan makin dekat dengan pintu dekat atas. Makin banyak harapan ni kan api neraka. So ni tiang. Orang ni kat sini. Dia kena ikat kat situ. Makin hari tiang dia makin tinggi. Ini pula pintu. Pintu ni akan terbuka, tertutup. Macam mana terbuka, tertutup? Kerana asap daripada pressure, daripada the air pressure, daripada api ni. Macam kalau panas sangat dia dapat meletup terbuka gitu. The pressure. Itu terbuka. So dia akan rasa, bagusnya tiang aku makin tinggi. Tak apa, aku rasa takut terbakar, tak apa, ni nanti makin tinggi aku dapat keluar. Tapi tak keluar. Subhanallah. So bayangkan berapa dalam berapa dalam. Api yang pressure kuat boleh meletupkan rumah habis. Tapi ini api pressure kuat dia tak letupkan. So bayangkan kat sini. Dan Allah kata bukan satu tiang, dia bukan Ahmadin. Banyak tiang. Tiang. Dan lebih takut ada 2 pendapat. Saya lupa kat sini. Ada kata tiangnya kayu, ada kata besi. Tapi ramai yang berpendapat besi. Tiang besi lebih takut ke kayu? Besi lah. Kerana api semua belakang rasa panas. Okay. Allah betul-betul nak siksa, dia sakit, kulitnya tu hancur di ramas. Hatinya hancur dimamah oleh api. Sampai macam itu sekali. So hati-hati, jangan dekat lah. Ya, Ustazah.
Macam mana kalau misalnya sudah terlanjur kita sakitkan hati Allah untuk supaya kita diampunikan Allah? Macam saya kata, kalau kita sakit hati orang tu, kita minta maaf dengan dia. Kalau kita boleh bersemuka dengan dia, contoh saya sakitkan hati, letaklah putri, saya jumpa dia, saya minta maaf dengan dia. Tapi sekiranya saya tak mampu, saya malu. Ada melibatkan aib maruah saya, ke saya buat apa, saya buat kebaikan untuk dia. Kalau saya boleh bagi hadiah, itu pun saya takut dia rasa suspicious. Kenapa Ustazah tiba-tiba nak bagi aku hadiah? Ustazah tak jadi nak bagi hadiah, saya sedekah atas nama putri. Untuk keluarga putri. Tapi kalau dia masih sakit hati, Bila dia ke depan nanti dengan Allah, dia buat hisap tu kan, dia cakap, Ya Allah, katakan aku tidak tahu Ustazah Nolin mengumpat saya begini. Ditunjukkan, saya akan diri ke depan. Pada tarikh sekian kau mengumpat putri begini. Patut dia kata, saya tak reda. Patut saya kata, Ya Allah, aku dah cuba ikhtiar, aku buat sedekah atas nama beliau. kita ada. Kemudian Allah kata, okey baik putri, sedekah itu, pahala tu pergi padamu. So she will not take from me. But she will take whatever I allocated for her. So nothing is akan lessen from my side. Tapi apa yang saya dah buat untuk dia. So saya dah bagi bagian saya. Ingat tak dia akan tarik apa? Tarik pahala. Ataupun kalau saya dah tak ada pahala, maka dosa dia akan diberikan kepada saya. Tapi Ustaz, saya penjelasan seperti ini maksudnya bahwa nanti suatu saat di akhirat nanti anak-anak kita atau keluarga kita akan menuntut. Itu kadang-kadang tidak masuk di akal buat anak-anak saya terutama yang maksudnya bilang, kenapa kita harus menuntut gitu? Sebab manusia dalam ketakutan sendiri-sendiri di padang mahsyar, takutnya kita orang telanjang bogil, keadaan tak sunat apa berpeluh, kita tak tengok dia pun. Dia duduk sebelah buaya pun kita tak takut. Kita duduk sebelah semua akan dipanggil. Allah kata di padang mahsyar, binatang, jin, manusia, semua segala macam makhluk akan dipanggil. Daripada permulaan diciptanya bumi sehingga akhir, semua akan dipanggil. Okey? Dan bila dipanggil tu kita nampak makhluk yang kita tak pernah nampak pun kita tak takut. Sekarang cuba kita nampak jin. Takut. Tiba-tiba balik rumah buka pintu, tiger kat depan. Siapa tak takut? Tapi Allah kata bila kita dah takut dengan padang mahsyar tu, ketakutan ini cuma sedikit. Itu keadaan kita. Itu pertama. Kedua, bunyi satu suara kata, marilah kamu bawa usyuru fil mahsyar, berkumpullah kamu di mahsyar. Adakah satu suara akan keluar besar? Satu suara malaikat akan cakap usyuru ila mahsyar. Kita akan dibangkitkan, semua akan bangun, pergi ke padang mahsyar. Bila kita keluar pada kubur kita tu, keadaan gelap segelap-gelapnya. Nabi bayangkan, Nabi ceritakan, tangan kat depan ni pun kita tak nampak tangan kita. Tak nampak gelapnya. Dan kita akan berpandukan cahaya oleh orang-orang beriman. Kita akan cuba jalan dekat-dekat dengan orang beriman. Orang beriman tu semuanya bercahaya. Sebab dia kata, ya talak, auda'ul wudu. Apa maksudnya? Kalau ambil wudu, lebihkan. Kalau ke siku, lebihkan. Kerana ini semua akan bercahaya. Tapi jangan melampau, lebihkan sampai ke sini. Kalau kaki hang tersilap sampai atas. Tapi lebihkan sikit, lebihkan sikit paras. Kerana itu akan percaya dan akan membantu anda direct you to padang mahsyar. So bila kita jalan tu, nanti yang lain pun akan ikut. Nanti orang munafik, orang kafir yang gelap kita, munafik mereka akan tengok ikut. Dia jalan sana, ikut jalan sana. Lepas tu nanti dah berkumpul, Allah akan diamkan begitu lama. Betul? Ada kata 100 tahun. Ada kata 100,000 tahun dibiarkan macam gitu. Sakit tak? Bayangkan kalau mak kita tak berbual dengan kita selama setahun. Mak aku salah anak, tak nak berbual. Diam je. Senyum tak, apa tak, diam. Kita tertanya-tanya, kita sakit hati, kita ketakutan, kenapa ni mak aku macam ni? Betul tak? Itu yang Allah akan buat kita rasa. Buat bodoh. Sampai Nabi terus bangkit, Nabi kan sujud, minta syafaat. Bila Nabi minta syafaat, itu yang Allah kata, wahai Muhammad, angkatlah kepala kamu, apa yang kamu nak Muhammad, mintalah. Kerana sepanjang hidupmu, kau seorang tak pernah minta satu benda. Semua Nabi dah minta. Kemudian Nabi minta apa? Syafaatul uzma. Kalau na'udzubillah min zalik, katakanlah A masuk neraka nombor 5. Disebabkan syafaat Nabi dan masuk neraka nombor 4. Yang kat neraka nombor 1 dengan syafaat Nabi masuk ke dalam syurga.
Maksudnya kalau dia kena masuk kat neraka pertama tu, letaklah 10 tahun kena masuk kat dalam. Tapi sebabkan syafaat Nabi, mungkin dia akan kurang 8 tahun. Itu semua akan naik semua level. Itu syafaatul uzma. So Nabi minta. Dan Nabi lepas tu dah boleh masuk syurga. Nabi cross jalan dekat atas sirat tu, kaki kanan langkah, kaki kiri terus dah sampai. Maksudnya he doesn't need to take any step. Kaki pertama kanan langkah, kaki ke kiri terus dah sampai syurga. Dan Nabi tak langsung masuk syurga, Nabi akan tunggu umatnya dekat Sahatul Jannah, iaitu satu tempat we call it like a corridor. Macam koridor, macam mana kita nak tunggu orang balik, kita tunggu kat koridor. Gitulah Nabi tunggu kat koridor dekat dengan kautan. Tunggu umatnya satu-satu, Nabi doakan umatnya. Itu Nabi. Yes. Okay. Ustazah, saya tak faham yang Ustazah cakap allati tattali'u alal afida. Kenapa maksudnya naik dengan susah tapi penuh semangat? Padahal kita masuk dalam neraka. Kemudian hati yang mau mengerti apa maksudnya itu macam mana? Mungkin saya miss out yang Ustazah explain tadi tu. Boleh Cik Noraini. Naik dengan susah ni, naik dengan susah ni maksudnya Allah bukan nak cakap api ni nak naik bakar kita susah. Tapi Allah nak tunjukkan betapa dalamnya neraka itu. So bila benda yang dalam, contoh katakan saya letak di sini, Cik nak kena daki gunung. Gunung pun kita gunakan perkataan tattali'u. Daripada bawah, saya nak daki ke atas puncak, sangat susah. Tapi katakan kalau ada orang dokong saya dah sampai ke sini, saya tinggal naik berapa je step untuk sampai to the cliff ni. Betul tak? So tattali'u ni, daripada bawah nak naik ni susah. So kalau nak umpamakan dalamnya neraka itu, bukan api nak naik susah. Dia bukan literally maksudnya api naik susah. Ini base neraka, ini api neraka, mula-mula kecil, kemudian dia akan marah naik tinggi atas. Dan manusia itu Allah kata dekat tiang besi tergantung. Okey? Allah nak fahamkan manusia ni, bahawasanya api daripada bawah nak naik ke atas memerlukan bukan kesusahan, tapi dia semangat nak naik. Tapi dalamnya neraka itu yang menunjukkan susah. Okay? Ya, insyaAllah. Yes. Dan dimaksudkan afidah, api ni walaupun dia akan kena dulu kaki kita kan, kaki orang ni kan akan bakar dulu kan, tapi kaki ni tak rasa sakit. Yang akan rasa sakit dulu adalah hati. Karena kita orang yang kita cela, yang kita mengumpat, hatinya sakit. So api ni akan attack the heart first. Dan kenapa dikatakan hati yang mahu mengerti? Kenapa hati mati, which is afidah? Karena during that time, segala perbuatan jahat kita akan ingat satu persatu. Jahatnya aku cakap macam ni, jahatnya aku. Sebab tu kita kena berlaku jujur. Contoh kalau saya kata tadi, saya buat sesuatu perkara, saya bukan nak mencela, tapi saya betul-betul nak cari bukti. Okay? Saya nak membantu seseorang ke apa ke. So must be genuine if your intention. Tapi kalau you buat sesuatu untuk you punya self need, nak jaga air muka lah, nak jaga tu tak boleh lah. Okay, tak boleh. Okay? Ya, insyaAllah. Faham Ustazah, alhamdulillah ya hikmah belajar surah Al-Humazah ini, saya tuh lebih takut lagi untuk bergibah gitu ya. Kalau misalnya nggak menyebutkan nama, misalnya hamba Allah kayak gitu, masih dosa nggak Ustazah? Itu yang pertama. Terus gibah mana yang boleh, mana yang enggak. Terus yang kedua, kalau misalnya kita sudah puluhan tahun kita nggak ingat lagi kita pernah bergibah siapa aja, gimana cara untuk memperbaikinya gitu. Okey, ada 3 soalan. Pertama, bila saya cakap tentang hal orang, saya tak sebut nama. Saya tak cakap Neni, saya tak cakap Putri, tak cakap Cik Asfalila, tapi saya kata seorang hamba Allah. Apakah itu diartikan riba? Tidak. Okey. Kedua, soalannya dia tanya, kalau sekiranya soalan kedua apa dia kata? Kalau sekiranya saya apa? Gibah apa yang boleh, apa yang enggak. Ya. Riba apa boleh dan apa tak boleh. Okey, kena faham maksud riba tu
dia dekat dengan, kalau saya tulis kat sini, ribun. Okey, dekat dengan perkataan ghaibun. Ghaib, orang tu ghaib, maksudnya first, orang tu tak ada dengan depan kita. So kita cakap pasal dia. Ketiga, dia dekat dengan perkataan aibun. Membicarakan tentang aib orang itu. Itu riba. So sama sekali kalau ditanya saya, riba tu boleh ke tak? Baik yang baik atau tak baik, dua-duanya tak boleh. Dua-duanya tak boleh. Okay? Tapi bila riba tu boleh within two inverted commas. Contoh macam for example, Cik Aspalela nak buka jualan nasi lemak dengan letaklah, dengan Nita. Saya pula tahu Nita ni orang yang tak amanah. Maaf Nita, guna sebagai contoh. Tak amanah. Okay. Kalau duit banyak, dia akan ambil duit tu ya. Dia joli-joli suka-suka dengan Amalia. Okay. Jadi saya pula kenal Cik Aspalela, saya kenal Nita kedua-duanya. Jadi wajar tak saya bagi tahu Cik Aspalela sebelum dia buka bisnes? Wajar. Wajar, yes. Saya harus bagi tahu pada Cik Aspalela kedudukannya macam ini. So mungkin Cik Aspalela boleh kalau nak continue, she may continue, tapi she is tend to take the risk lah. Resiko dia kena hadapi. Tapi kalau dia tak nak, maka tu terserah dia lah, terserah dia. Decision final dia yang buat. Saya cuma bagi tahu Cik Aspalela, Nita begini, ini bukti-bukti yang saya ada dan ini saksi-saksi yang saya datangkan. Lepas tu Cik kata, oh terima kasih Ustazah. Tapi dia pilih untuk continue. So saya tak involve lagi lah. Okay, itu bukan dinamakan itu tak dikira fitnah atau mencela lah ya. Itu bukan fitnah, itu bukan riba. Kerana Just give warning ya. yes, Islam suruh kita menjaga maslahat satu sama yang lain. Itu kewajiban orang Islam. Nabi kata islah wa yuslih. Maksudnya jaga orang akan jaga kita. Saling jaga menjaga itu antara orang Islam. Itu memang jadi tuntutan. Sebab tu ingat tak saya kata amal solihat. Apa makna solihat? Bukan setakat perkara baik, tapi perkara baik itu should rectify, correct your things. Makin banyak buat benda baik, semakin membaikkan kita. Sekarang kita banyak buat benda baik, kenapa hati kita masih sakit? Buat benda baik, kenapa hati kita masih busuk? Itu masalah. Okay? Okay, other than that, ada apa-apa lagi? Ustazah, yang ketiganya kalau misalnya sudah terlanjur ya kita nggak tahu gitu. Okey, kalau sudah terlanjur kemudian orang tu kita dah tak jumpa lagi ataupun saya tak jumpa, katakan saya tak ingat. Tak ingat lagi kalau saya pernah buat. Tak mengapa, kita penuhkan amalan itu dengan baik. Mudah-mudahan kalau sekiranya tarik pahala kita ada banyak pahala dengan kita. So continue kumpul pahala. Jangan kita cakap, dah lah aku dah banyak buat dosa dengan dia pun aku dah tak ingat siapa yang aku buat dosa, aku nak mengumpat terus lah. Jangan macam itu. Ada orang ada orang macam itu kan, betul tak? Aku dah jahat terus, biar aku mati dengan jahat. Alhamdulillah bisa. Okay, so that is a good move ready lah. Kita dah ada rasa taubat. Ingat taubat pertama ialah apa? Mesti ada rasa kesal pada perbuatan kita. Kalau kita tak rasa kesal, Nabi kata, maka tak akan berlaku taubat. Kalau kita rasa, aku dah taubat, aku dah insaf, tapi kita tak kesal. Pertama. Kedua, kita tak rasa itu salah kita. Kita rasa itu salah orang lain. Maka tak akan jadi taubat itu. Takat di bibir saja taubat. Okay? Ustazah pernah bilang neraka bersama ni yang keberapa? Oh, saya nak kena cek, tak ingat. Tak ingat. Tapi yang penting dia bukan neraka yang ketujuh. Neraka ketujuh dengan keenam, ketujuh untuk munafik paling bawah, keenam untuk orang kafir. So it should be 5 onwards. Kelima, Ustazah dulu. Saya cakap kelima. Okey, nak kena. Okey, saya cek lagi mata saya. Okey, itu neraka yang kelima. Saja kalau kita nggak coba juga, tapi kita ada di kumpulan yang Pengumpat. kita ada di situ dan kita mendengarkan, tapi kita nggak ikut. Kalau tak ikut, yang subahat, dosanya sama. So kalau sebaik-baiknya Nita boleh beralih tukar cerita lain.
Ataupun Nita boleh keluar daripada kelompok tu, maksudnya pergi ke paling aku pergi tanda dulu ya, ataupun aku pergi ke mana-mana dulu. Yes. Kalau rasa tak mampu untuk cakap, okay? Atau kata janganlah cakap macam ni, nanti aku baik-baik suka dia aku jadi benci. Jangan cakap pasal dia lah. You can say about yourself, your weakness. Mak saya cakap, itu pun kita boleh buat. Okay. Alright, ada lagi soalan? Okay, kalau tak ada soalan kita akan masuk penutup surah ni. Okay. Orang kaya berpengaruh hebat kuat akan sering mengutuk atau mencela orang-orang yang lemah. Itu dia punya the pattern lah. Selalu orang yang ke atas akan bercakap tentang orang yang bawah. Orang yang pandai akan bercakap tentang orang yang bodoh. Okay. Yang kedua, surah ini membicarakan
Okey, yang pertama, orang kaya, orang yang berpengaruh, orang yang hebat, orang yang kuat, orang yang pandai, terpelajar, biasanya mereka akan mencela orang-orang yang bawah, orang-orang yang lemah. Kedua, membicarakan tentang azab. Di salah satu surah yang mana surah tentang neraka yang terakhir, betul? Jadi Allah bagi detail explanation ataupun description bagaimana Allah akan mengazab orang-orang seperti ini. Allah kata mereka ada pintu tu memberi lambang harapan palsu untuk mereka. Mereka akan dihancur lumat, dibakar. Apa yang akan hancur lumat dulu? Hati. Karena mereka memedihkan, menyakitkan hati orang-orang lain. Mereka akan diikat di tiang-tiang yang diperbuat daripada besi yang panas. Bila kulit kita bersentuhan dengan tiang besi itu, kita sudah rasa panas. Untuk menunjukkan Allah mahu kita rasa sakit. Allah mahu manusia ini merasa sakit semuanya. Dari atas hingga bawah keseluruhan tubuhnya itu rasa sakit. Okey? Allah mahu menyiksa mereka dengan kepedihan karena kepedihan dan kata-kata kita yang tajam. Okey, kata-kata kita atau kata-kata mereka yang tajamlah. Surah ini terdiri daripada dua bahagian kalau kita lihat. Perkara pertama Allah ceritakan dalam bahagian pertama tentang kecelakaan penghuni neraka. Bahagian kedua tentang azab kepada penghuni neraka secara terperinci. Dan yang terakhir sekali, surah ini sepatutnya menggembirakan hati manusia. Yang terutama sekali orang-orang Islam. Karena kalau kita difitnah, dicerca, diumpat, kita sepatutnya rasa gembira. Kenapa gembira? Karena kita tahu tak perlu kita penat lelah nak azab dia atau balas balik. Karena Allah sendiri kata, aku yang akan balas. Balasan kita dengan balasan Allah mana lebih dahsyat? Allah. So dah leave it to Allah. Tak payah nak panjang-panjangkan cerita. Okey? Boleh? Okey, selepas surah Humazah ni, kita tinggal 10 surah saja sebenarnya kita dah habis juz amma. So sekarang dah masuk dia punya climax. 10 surah dia kan? Kenapa saya kata cakap dah masuk climax? Kalau kita lihat daripada surah Fatihah, Baqarah, Imran, Allah cerita tentang azab, Allah cerita tentang nikmat, Allah cerita tentang syurga, neraka, apa yang patut buat, apa tak patut buat. Tapi Allah tak cakap banyak tentang nikmat Quran ini diturunkan kepada siapa? Turunkan kepada Rasulullah, dan pada keadaan itu ialah kaum Quraisy. So now Allah is going to talk about the people yang dapat Quran itu. First hand lah. Orang the pioneers yang dapat Quran itu. Which is Nabi Muhammad SAW, kemudian kaum Quraisy. So 10 surah terakhir ini menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW dan kaumnya. Okay, all this way daripada first sampai surah Humazah untuk kita semua dengar. Masuk last. Contoh kalau saya buat composition, saya ceritakan tentang kesusahan keluarga ni, kesedihan, kegembiraan. Tapi towards the end saya kata, kesian budak tu. Hidup dia terombang-ambing. Tapi kalau pada awalnya saya dah cakap, budak ni hidup terombang-ambing, bapak dia gini, mak dia gini, adik dia gitu, keluarga dia gini. Rasa-rasa awak suka tak dengan cerita? Something common, biasa.
Tengok cerita last-last, oh budak ni rupanya tersiksa. So nampak tak cara Allah atur design Quran ni? Indah. Daripada awal sampai surah Hamazah, ceritakan semua keadaan. Okay? Dan kemudian, towards the end, Allah cakap, siapakah mereka yang mendapat kenikmatan besar ni? Iaitu aku yakin Quran ini siapa? Kaum Quraisy dan Nabi Muhammad. So sekarang cerita tentang kaum Quraisy dengan Nabi Muhammad. Sebelum saya masuk surah Fil, saya akan ceritakan satu bagaimana satu surah ini berkait rapat dengan surah-surah seterusnya. Sampailah surah yang terakhir, iaitu surah An-Nas. Okay? Saya padam dulu Ambil sikit saja, tak dapat ambil semua. Okey, Ustaz pertama dah beri kita surah ini yang baru. Ustazah. ya, apanya Cik? Ustazah dah kasih kita surah yang akan datang ni. Saya dah kasih dah dengan Dah kasih agaknya saya belum free lah, terlupa. Okey. surah Fil. Belum free. Okey, semalam saya sudah kasih, semalam pagi saya kasih kepada ni, mungkin mereka belum free. Tapi jangan takut, kita tak masuk lagi surah dia. Saya cuma nak ceritakan bagaimana kaitan dia dulu. Okey, surah Fil. Surah Fil maksudnya apa? Gajah. Okey. Ini maksudnya gajah. Perlu diketahui, orang Arab jarang tengok gajah. Macam kita, cara tengok polar bear, for example, tengok polar bear. Betul tak? Yes. Tapi kalau kita pergi ke orang negeri yang sejuk, dah selalu tengok penguin, tak rasa apa-apa. Jadi orang Arab tak pernah tengok gajah. Apatah lagi tentera bergajah. Apatah lagi tentera bergajah. Ceritanya Abraha dengan tentera gajahnya datang untuk attack atau serang Mekah. Betul? Okay. Dia datang untuk attack Mekah. Sehingga orang takut sebab nak tak tengok gajah, nak cuma tahu gajah tu besar. Jadi apa mereka takut ni? Mereka panjat gunung sendiri, semua duduk ramai-ramai kat gunung tinggi. Paling tinggi punya gunung. Sebab mereka rasa gajah tak boleh panjat gunung. So kita sembunyi kat sini selamat. Jadi mana orang-orang ketua-ketua Quraisy ni, mereka pun datang untuk berjumpa dengan Abraha, iaitu ketua tentera bergajah ni lah. Jumpa Abraha untuk apa? Untuk discuss dengan Abraha. Mana tahu boleh dapat rencana perdamaian ke dan sebagainya. Okay. Itu ceritanya. Sebelum saya cerita detail surah Al-Fil, sebab kita akan masuk surah Al-Fil, kita akan baca in detail, sekarang cuma sinopsis je lah. Cuba kita ingat kembali, apakah doa Nabi Ibrahim AS dalam surah Baqarah dan juga dalam surah Ibrahim. Nabi Ibrahim minta dua perkara daripada Allah. Pertama, Nabi Ibrahim minta pada Allah, ij'al hadha baladan amina. Doa ni very penting because doa ni is actually reflection of all the 10 surah yang terbelakang. Ij'al hadha baladan amina. Yang kedua doanya ialah warzuq minat samarat. Okay. Warzuq ahlahu minat samarat. Warzuq ahlahu minat samarat. Okey, yang pertama doa Nabi Ibrahim AS, dia minta pada Allah, datangkanlah atau jadikanlah negara ini, which is Mekah, yang dulu dikenali sebagai Bakka ketika itu, kota Bakka. Okay. Dia kata Mekah, dia nak pakai Bakka. Maka aman. Okay, minta jadikanlah
kota Makkah ini aman. Itu doa pertama dia. Doa kedua dia ialah rezekikanlah. Rezekikanlah penduduknya daripada buah-buahan. So, dua perkara dia minta dengan Allah. Dengan arti kata lain, kalau saya gunakan maksud yang secara keseluruhan, dia minta Allah apa? Keamanan. Kedua, dia minta Allah kemakmuran. Keamanan dan kemakmuran. Peace and prosperity. Ini boleh refer kepada surah dia ya. Surah 2 ayat 176. Okay, daripada surah Baqarah. Surah Ibrahim pun ada doanya. Doa yang sama. Kemudian nanti kita akan lihat apa yang Allah jawab. Okey, Nabi Ibrahim minta dua daripada Allah. Okey, Nabi Ibrahim dengan anaknya dirikan Kaabah, betul tak? Dia dirikan Kaabah. Kemudian daripada dirikan Kaabah, dia doa pada Allah. Allahumma ij'al hadha baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negara ini aman. Warzuq ahlahu minas samarat. Dan rezekikanlah penduduknya daripada buah-buahan. Okay? So di sini dia minta dua, iaitu keamanan dan kemakmuran. Saya nak anda bayangkan, kalau negara makmur, kaya raya, bangunan semua cantik-cantik, mahal-mahal, kehidupan orang semua hebat-hebat belaka, tapi mereka kerap ada peperangan. Suka tak anda tinggal di negara itu? Tak suka. Maksudnya, negara itu tak aman, tapi dia makmur. Bayangkan negara tu pula, dia tak ada peperangan, tapi orangnya hidup miskin, kedana, tak pandai banyak teknologi, mundur ke belakang. Tapi aman, tak pernah gaduh, baik, saling tolong-menolong. Suka tak anda tinggal dekat tempat macam ni? Keadaan gaib tau. Suka tak? Air dia pun kalau nak minum tengok warna hijau, warna kuning. Suka? Tak suka. So Allah kata, doa Nabi Ibrahim ni doa yang besar. Yang mana dia kata, Ya Allah, please bagi dua-dua. Keamanan dan kemakmuran serentak. Aman dan juga makmur. Ini panas, sejuk lah. Okey, naikkan balik. Okey, saya duduk sini jauh tak rasa. Tertutup. Ada komputer batu. Okay. So di sini kalau kita lihat, Allah nak bagi tahu pada kita, negara yang baik perlukan kedua-dua. Dan doa Nabi Ibrahim ni, Allah jawab dekat yang pertama, keamanan Allah jawab dalam surah Al-Fil. Bila tentera Abraha datang dengan dia punya tentera bergajah, siapa yang bantu kamu? Allah cakap. Siapa yang bagi keamanan? Kamu lawanlah macam mana? Kamu takkan mampu lawan. Kerana dia tentera bergajah besar. Dia naik gajah tinggi, dia tembak habis semua. Kalau tembak dia panas, semua habis. Kamu tak pernah jumpa lagi gajah, jadi kamu tak tahu kelemahan gajah. Tapi siapa yang bagikan keamanan? Allah kata, aku. Dan aku bagi keamanan ini berdasarkan doa Nabi Ibrahim AS. Dan kita dapat doa Nabi Ibrahim kan? Dia kata apa? Warzuq alahu minas samarat. Seterusnya, Nabi Ibrahim sambung. Belum habis lagi doa Nabi Ibrahim. Dia sambung. Waman amana. Waman amana. Minhum billahi wal yaumil akhir. Di sambungan doa Nabi Ibrahim. Dan kemudian Allah jawab,
Okay, nanti kita boleh lihat di sini banyak Allah jawab. Yang penting Allah kata kafar. Nanti boleh refer dekat surah ni panjang. Okay. Apa yang saya nak tekan kat sini? Nabi Ibrahim cakap dengan Allah, nak keamanan, nak kemakmuran dengan syarat. Allah cuma bagi kepada dia kata, wahai Allah, bagilah keamanan dan kemakmuran hanya kepada orang yang beriman daripada mereka. Yang beriman padamu ya Allah dan beriman kepada hari akhirat. Selebihnya tu tak perlu ada keamanan, tak perlu ada kemakmuran. Sekarang soalan saya tanya. Kejadian peperangan Abraha ni, dia sebelum kedatangan Nabi Muhammad ke sesudah kedatangan Nabi Muhammad? Sebelum. Sebelum. So orang belum beriman. Orang kebanyakan tak tahu. Kalau ikutkan doa Nabi Ibrahim, maka sudah tak selamat kota Makkah tu, betul tak? Sebab Nabi Ibrahim minta apa? Keamanan, kemakmuran kau jagalah ya Allah kepada orang yang beriman saja. Tapi Allah jawab, qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Allah jawab, dan barang siapa yang kafir, aku akan memberi nikmat kepadanya. Itunya ni siapa yang kafir ni? Sedikit saja Allah cakap. Maksudnya tetap dapat nikmat sedikit. Allah nak tunjukkan betapa sayangnya, betapa rahmatnya Allah ni kepada hamba. Allah bagi nikmat yang sedikit, summa atarruhu ila azabin nar. Kemudian aku akan memudaratkan hidupnya di dalam neraka jahanam. Kalau dia masih tak beriman, aku tetap bagi nikmat. So sekarang awak tanya saya, Ustazah, bagaimana kalau orang kafir dia tetap dapat keamanan, dapat kemakmuran, orang kafir hidup happy? Allah kata Allah akan bagi. Yang kata kat Singapura, kat Mekah orang kafir pun Allah bagi. Tapi at the end Allah kata apa? Di akhirat nanti Allah akan memudaratkan hidup. Okay? So Allah jawab keamanan dekat dalam surah Fil. So kita akan masuk surah Fil. Itu surah Fil macam mana cara dia masuk? Karena berdasarkan doa Nabi Ibrahim AS minta keamanan. Maka Allah tunjukkan, wahai Ibrahim, aku tepati janjiku. Walaupun pada ketika itu ramai orang kafir, tapi mereka tetap dapat merasai kemanisan keamanan. Karena dasar doa kamu. Sebabkan doa kamu, maka aku bagi mereka keamanan. Itu Allah dah bagi. Okay? Nanti lepas tu kita tengok dalam surah Quraisy pula. Next Allah kasih apa? Kemakmuran kan dia minta. Kemakmuran apa? Itu dah saya punya negara ni aman, kemudian saya punya ekonomi pun prosperous, bagus, mantap ekonomi saya, orang semua kaya raya dalam negara saya. Itu kemakmuran. So Allah jawab pula kemakmuran dalam surah mana? Dalam surah Quraisy. Allah jawab kemakmuran dalam surah Quraisy. Itu kita akan sambung minggu hadapan urutan surah-surah. Kita tak masuk lagi tafsir surah Fil. Saya akan bagi tahu urutan semua sampai Nas, baru kita akan masuk tafsir surah Fil. Supaya awak boleh faham cara gambaran keseluruhan, insya-Allah. Okey, so far ada soalan? So kat sini nak tunjukkan apa? Nabi Ibrahim AS ni dikenali sebagai seorang yang halimun, santun, lembut, baik budi pekertinya. Tapi Allah kata doa dia walaupun sebaik-baik, selembut-lembut, sesantun-santun dia pun, dia doa hanya untuk orang iman saja. Orang tak beriman dia kata biarlah Allah nak azab. Tapi Allah nak tunjukkan, kalau kamu rasa nabi-nabi aku ini baik, santun, aku ni lebih santun. Aku ini lebih baik. Aku yang bagi semuanya. Okay? Okay, sudah selesai. Kita akan baca kitab Talbis Iblis sedikit. Dah lama tak baca ya. Minggu lalu baca tak? Baca kan? Okay. Okay. Cik nak tengok ni attendance Okay, saya buka jom.
tak mana ni. Ada je nama dia. Okey. Okey, seterusnya bismillahirrahmanirrahim dalam kitab Talbis Iblis. Kita sambung. Oh, okey. Wa kana aslu talbisihi alaihim annahu sadduhum 'anil 'ilm. Pertama sekali talbis iblis ni, godaan iblis, dia akan mengganggu orang. Dia kata tak payahlah nak cari ilmu. Kau apa cari ilmu banyak-banyak? Kau apa pergi kelas banyak-banyak? Kalau kau amalan pun kau tak buat. Hari ini pergi kelas duha, balik rumah tak solat duha. Hari ini pergi kelas qiyamul lail, balik rumah tak solat qiyamul lail. So buat apa cari ilmu? Iblis cakap. Wa arahum anna al-maqsud al-amal. Dan dia kata fokus kepada amal. Bukan cari ilmu. Fokus amal. Buat amal aja. Ilmu nanti. Okay. Falamma atafa misbah al-ilm indahum fatakhabbatu fi sulumat. Faminhum man arahu anna al-maqsud min dhalika tarku dunya fil jumlah faraqabu ma yuslih abdanahum. Bila mana mereka tak cari ilmu, mereka khususkan kepada amal, sibukkan diri dengan amal. At the end, mereka akan rasa apa? Tinggalkan dunia. Dunia ni tak penting untuk kita. Amalan tu lagi penting. Itu yang jadi silap. Silap orang yang banyak amalan ni, yang banyak zikir, banyak baca Quran, banyak qiyam, banyak puasa sunat, dia akan pandang diri dia hebat daripada sudut amalan. Dia akan rasa orang yang cari ilmu ni tak hebat. Dia kata, kau tengok, kau belajar banyak, macam-macam cert kau tampal kat rumah, tapi aku tak tengok kau orang yang amalan. Okay? Dia pula rasa dia orang yang beramalan. Okay? So, ini tipu daya pertama. Dan kemudian dia akan slowly, dia dah banyak amalan, dia akan tinggalkan dunia. Dia akan rasa bila mana aku buat dunia, aku tak rasa aku dapat buat amalan. Bila aku sibukkan diri dengan kerja halal dunia, jaga anak-anak, jaga isteri, jaga suami, maka aku akan neglect ataupun lalai kepada amalan-amalan kepada Allah. Wa shabbahu al-mal bil aqarib. Dan dia akan umpamakan harta itu seperti skorpion. Kalau jangking ke? Kalau jangking skorpion itu apa? Harta ini seperti benda yang menyengat. Okey, benda yang menyengat. Maksudnya harta ni tak bagus. Jangan kumpul harta. Kalau kita dah sibukkan diri kumpul harta, maka kita akan lupa amalan. Apatah lagi cari ilmu. Okey? Wa nasu annahu khalqu limasalih wa bil lahum hamal ala nufus hatta annahu kana fihi man la yattaji'. Apa maksudnya? Dia terlupa. Harta ni siapa yang cipta harta? Allah. Siapa yang cipta harta? Allah, betul tak? Allah yang cipta harta. Allah cipta tanah, maka manusia pun letaklah harga kepada tanah. Betul? Allah cipta air, manusia letak harga pada air. Betul? Allah cipta pemandangan yang cantik, manusia dirikan resort dan meletakkan harga untuk resort. Betul? Yes. So Allah kata, asal penciptaan harta adalah Allah. Bila kamu tak suka ciptaan Allah, itu berarti kamu tak suka pencipta Allah. Dan bila kamu rasa harta ni tak penting, dengan arti kata lain, kamu tak pentingkan semua yang Allah ciptakan. Allah ciptakan semua untuk siapa? Betul. Yang salah bila kita gunakan dalam keadaan melampaui batas. Okey? Dan kemudian wa haula kana maqasiduhum hasanah wa annahu ala ghairi jaddah. Dan pada pendapat mereka cukuplah buat baik, tak perlu nak banyak-banyak baik. Apa maksudnya? Tak payah nak sibukkan diri pasal contoh letaklah dekat sini Annie miskin, saya nak kerja bagus-bagus, dapat gaji bagus supaya saya boleh tolong keluarga Annie ni, tak penting. Allah kata cukup kau buat baik saja. Tak payah nak lebih baik, tak payah fikir pasal orang. Kau amal seorang-seorang saja. Is Islam working like that? Islam work macam itu? Tak. Islam hidup ramai-ramai. Kalau kita bahagia, kita nak orang lain bahagia. Kalau kita pernah melalui kesusahan, pernah melalui masalah, kita tak nak orang tu melalui masalah atau kesusahan yang sama. Maka kita pun bantu dia, bagi tahu dia supaya dia faham. These are the things. Kalau awak buat ni, awak akan buat jadi macam ni. So kita bagi dia peringatan. Okay? So kemudian seterusnya, summa ja'a aqwam fatukallimu lahum fil ju' wal faqr wal waswas wal khatarat wa sannafu fi dhalika mithlu Harith al-Muhasibi. Dan mereka jadilah seorang yang terlalu jaga amalan kan tadi kan. Mereka jadi orang seperti Harith al-Muhasibi.
Apa maksud Haris? Haris tu maksudnya guard, bodyguard. Bodyguard boleh rest tak? Kalau rest pun kena take turn, betul tak? Most of the time kena berjaga-jaga. Betul? Bayangkan kalau kita pergi rumah kondo, kita balik rumah kondo, security guard tidur. Mesti kita dah kondo, security guard tidur, aku bayar bulan-bulan dia tidur. Kita marah, betul? So Allah kata dia akan jadi seorang yang haris, penjaga. Kedua, Allah kata dia akan jadi seorang yang muhasabi. Maksudnya hari-hari dia hitung. Dia akan kira apa? Aku hari ni contoh saya seorang yang nak jadi sufi lah. Katakan saya sufi. Hari ni aku solat duha berapa rakaat? Oh 2 rakaat tak cukup. Aku kena buat 8. Aku kena buat 10. Aku kena buat 12. Aku kena banyakkan amalan. Saya hitung semua amalan saya. Haris pula saya berjaga-jaga. Kalau anak saya kata, Mak, hari ni I dah habis exam, I nak ajak you keluar lah. Penat lah, saya ada tengok buku. Tak boleh, Mama tak boleh keluar. Mama nak kena baca buku. Memang nak kena solat. Keluar 30 minit je Mama dah rugi berapa banyak solat. Sebab dia seorang menjaga. So pada dia anak ni apa? Dunia. Anak ni akan melalaikan dia. Anak ni seperti apa tadi? Kalajengking, scorpion. Jadi dia cuba jauh, hindari semua dunia. Dia tak nak letakkan dunia dalam hati dia. Maka dia jadi seorang yang terlalu menjaga, terlalu menghitung amalan dia. Dia akan kira tak habis. Itulah orang yang sufi yang salah lah, anggapan yang salah. Seterusnya, waja'a akharun fahadzabu madhab tasawuf wa afradu bisifati mayyazuhu biha min al-ikhtisas bil murki'ah wa sima' wal wajad wa raqas wa tasfiq wa tamayyazu bi ziyadah. Apa maksudnya bi ziyadah an-nadhafah wa taharah? Maka mereka pun akan mula berpecah-pecah. Katakan Amalia Putri ada ikut kelas sufi A. Amalia ambil kelas sufi B. Saya ambil kelas sufi C. Setiap guru-guru kita kata harus jaga amalan. Maka guru saya tetapkan satu hari saya kena zikir la ilaha illallah 7,000 kali. Guru Amalia pula cakap kena istighfar 8,000 kali. Guru Putri pula cakap kena cakap Allahu Akbar sebanyak 10,000. Maka kita kira. Dan kemudian bila kita berjumpa, kita kawan kan, kita jumpa. Agak Putri ada cakap, guru aku lagi hebat. Dia suruh 10,000. 10,000 banyaknya, mereka buat. So kita akan mula membanding-bandingkan guru kita, amalan-amalan kita. Nampak tak masuknya syaitan ni cantik? Dia kata apa? Jangan cari ilmu. Kalau banyak ilmu, kau tak amal pun tak guna. Maka dia sibukkan diri dengan amalan. Bila dah sibukkan diri dengan amalan, dia akan buang dunia semua-semua. Okey? Maka dia akan jadi seorang yang haris, menjaga sangat-sangat. Okey? Ada orang nak kacau dia punya timing ibadah aja, dia kata, ni musuh aku. Tak boleh. Kemudian dia akan jadi orang yang muhasabi. Orang yang hisap amalan dia betul-betul. Okey? Dan kemudian yang ketiga, dia akan mula apa? Start to compare amalan. Dia akan start ada guru masing-masing dan buat amalan. Saya ada jumpa satu kawan, dia memang ikut tarikat, yang mana satu hari dia kena selawat sebanyak 10,000. Selawat untuk 10,000. And he was taught macam gitu since he was 10 years old. So sampai dah kahwin dia dah terbiasa. Sampai dia dah hafal selawat tu, naik ke naik motor ke apa dia akan baca. Tunggu dia pakai benda ni untuk kira. Kan ada yang digitalnya tu kan, yang pakai kat cincin ke apa, jadi tu pun boleh. Jadi kira pakai itu. So sekarang saya tanya, dah salah tak amalan ni? Tak salah. Tapi yang salahnya bila apa? Bila menidakkan hak dunia. Yes, itu yang salah. Bila rasa dunia ni seperti musuh, itu yang salah. Karena Allah kata, fikir kembali, dunia yang kamu rasa musuh ini, siapa penciptanya? Aku. Dan aku buat ini untuk siapa? Kamu. Dan kamu rasa aku ni nak hanya kamu, azim na'udzubillah, you are backfiring Allah. Allah ciptakan dunia, tapi dunia ni kita pandang macam musuh, dunia ni akan menarik dan merosakkan kita salahkan Allah. Na'udzubillah. Okay? So Allah kata tak salah, nak kejar dunia. Kemudian seterusnya, to the extent in next level pula pada perempuan. Wa minhum man kharaja bihil ju'ila khayalat al-fasidah. Bila dia dah terlalu lapar, maka dia akan keluar, dia akan mula ada hayalan-hayalan yang kotor. Hallucinate. Sebab dia lapar, keadaan penat, dia akan mula hallucinate. Dia tak nak kahwin sebab dia dah buang dunia kan.
Dia tak nak kahwin, dia akan ada hayalan-hayalan yang wild imagination lah, yang salah. Okay. Fad'a ishkul haq wal hayman fihi faka'annahum takhayalu syakhsan mustahsini surah fahamu bihi. Ni paling takut. Kadang-kadang mereka tak ada wild imagination. Mereka tak ada hayalan yang rosak. Tapi lebih teruk bila mereka dah banyak sangat zikir, mereka baring, mereka tengah halusinate, mereka bayangkan yang seolah-olah mereka jumpa Nabi. Mereka bayangkan mereka jumpa orang lain. Padahal mereka dalam keadaan hallucination. Okay? Mereka jumpa satu orang lelaki ni, maka mereka kata, dalam mimpi tu guru aku dah sampai ke tahap jadi wali. Guru aku dah sampai tahap jadi seorang Nabi. Guru aku dah mulia. Okay? Ada orang macam ini. Dia pandang guru dia betul, guru lain semua salah. Okay? Ta'asub. Okay? Dan waha'ula bainal kufur wal bid'ah. Dan buku ni kata apa? Orang seperti ini di antara dua benda, iaitu kekafiran ataupun bid'ah. Itu bahaya. Di mana dia mengagungkan dia punya guru. Di Singapura sekali pernah ada kumpulan yang mana mereka pandang guru mereka ni sebagai Tuhan. Dalam within two inverted commas, walaupun mereka tak cakap Tuhan, tapi mereka mengagungkan guru ni sampai to the extent kalau guru ni suka isteri mereka, mereka benarkan guru ni untuk tidur dengan isteri mereka. Dia pernah masuk dekat dalam channel Suria, diceritakan satu kumpulan ajaran sesat. Dan mereka ni Ramadan tak boleh makan, tak boleh minum, tapi boleh minum susu saja. Satu gelas susu satu hari waktu siang. Mana boleh? Dan mereka buat. So mereka dah pandang guru ni bagus. Nampak tak? Sebab asalnya apa? Tak ada ilmu. Asalnya tak ada apa? Tak ada ilmu. Perkara tu kecil. Banyak tak kita jumpa orang rasa macam kita cakap, contohlah kita cakap dengan nenek ke, cakap dengan mak, saja orang yang dah tua Kalau kita suruh dia belajar, dia cakap, aku dah tua, tak kuat nak belajar, cukuplah aku dengar kat radio-radio ke, tengok YouTube ke, cukup aku jaga solat pun okey. Salah tu. Nabi kata belajar. Tak tahu belajar. Tapi bila kita tak belajar, macam contoh ada daripada keluarga saya tak pakai baju jubah. Sebab mereka kata kalau pakai jubah, kita duduk dekat tempat-tempat yang mana orang kafir tak cuci, najis, maka kita duduk, baju kita pun akan terlekat najis. Jadi tak sah buat solat. Jadi dia pakai baju macam sama ada top dengan skirt ataupun dia akan pakai baju kurung. Jadi bila dia duduk, dia akan angkat baju yang top dia, blouse. So duduk dekat dia punya skirt saja atau kain. Jadi bila nak solat, dia akan lucupkan skirtnya. Dan dia akan solat pakai sarung kain telkung. Sampai macam gitu dijaga. Sampai ingat tak, Amalia juga pernah tanya saya, Ustazah, kalau saya masuk tandas awam, dia basah, kemudian hujung-hujung kain saya basah, apakah saya boleh buat solat? Saya kata masa masuk tu, Amalia yakin tak keadaan toilet tu bersih? Dia kata, okey, yakin. Dan maka itu bukan najis. Islam tak adalah suruh kita cek bau. Kat bawah ni, warna nak kena buka lampu besar-besar, apa bau, warna apa, kuning ke tak. Islam tak susahkan kita, senang. Bila masuk tu keadaan kamu macam mana? Syak ke yakin? Kalau kamu yakin tempat tu bersih, maka dia bersih. Kalau kamu syak tempat tu kotor, maka najis. Dah, habis cerita. Tak payah nak fikir panjang-panjang. Ni basah kerana apa. Ada orang sampai to the extent, na'udzubillahi min zalik. Dia tak duduk dekat toilet bowl. Dia menyangkung ke atas toilet bowl. Menyangkung ke atas toilet bowl sebab dia kata tak nak kongsi. Najis. Okay. Ada tak nak masuk squatting, dia takut terpecik-pecik air kencing. Macam-macam lah. Ini semua masalah dengan apa? Was-was. Bagaimana was-was tu boleh ada? Kerana tidak ada ilmu. Itu penting. Okay? Nampak tak? Dia goda satu je ilmu, tapi perginya jauh. Sampai dah termasuk kekafiran dan membawa juga kepada bid'ah. Okey. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan ke tidak? Nanti mungkin boleh bagi tahu Ustazah Zakia sama ada Ramadan kita akan buka kelas ke tidak. Kalau yang mana nak buka kelas untuk 2 minggu, bagi tahu kita akan tengok nombor berapa banyak yang nak buka kelas untuk Ramadan. Mungkin kita akan buat di awal 2 minggu pertama lah. Yang lepas tu kita dah sibukkan diri dengan beribadah, prepare buat apa-apa, buat lontong ke lemang ke. Tak boleh balik, duduk sini juga. Kampung-kampung tak ada.
nak main bunga api ke, mainlah kat dalam rumah je ya. Cuma boleh 8 orang, tak boleh lebih. Jangan terbakar sudah rumah. Okey, ada soalan ke tidak? Okey, nampaknya macam tak ada soalan. Okey, kalau tak ada soalan, kita akhiri dengan surah Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ashrina al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran Ustazah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.